إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan dengan nikmat yang Allah taala anugerahkan itu masih lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini masih lagi hidup, dan juga kita masih lagi dapat menggunakan segala nikmat dan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala pinjamkan sebentar untuk kita ini dijawab di hadapan Allah nanti dalam keadaan semuanya membela kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa sahaja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, baik dari tangan kita, kaki kita, seluruh anggota kita, semuanya akan berbicara dengan Allah. Hatta kulit kita juga akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bicaranya di hadapan Allah nanti sebagai membela kita. Kita di atas dunia ini, kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita akan dihadapkan ataupun dibebani oleh satu bentuk kesalahan itu. Jadi sekiranya saat dan ketika itu ada yang datang membela kita dan menjauhkan ataupun menghilangkan kesalahan itu daripada diri kita, maka alangkah rasa bersyukurnya kita di atas dunia ni. Apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemutusnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada makhluk lain yang diberi izin untuk memutuskan sesuatu perkara terhadap dia kita. Ketika itu kata ulama, kalau sekiranya kamu boleh bergantung harap dengan sehelai rambut, maka sehelai rambut itulah menjadi 100% harapan kamu. Yang penting ialah selamat daripada siksaan ataupun daripada balasan buruk Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatan buruk yang kita lakukan. Maka perbuatan buruk itu, kata Nabi SAW, boleh dihapuskan, boleh dihilangkan dengan kamu memperbanyakkan amal kebaikan.
memperbanyakkan amal kebaikan itu yudhibus sayyi'ah, akan menghilangkan ataupun akan menghapuskan atau mendominasi diri kamu daripada sifat-sifat yang sayyi'ah, yang buruk. Maka kita minta ataupun kita harapkan pertemuan pada malam ini termasuk dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai amal yang baik, amal yang saleh. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seluruh anggota tubuh kita ini menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bicara kita yang terakhir pada hari Ahad yang lalu di kuliah online kita. Jadi dalam bicara itu telah kita membahaskan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah Ta'ala kata wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah golongan yang berjaya. Berjaya dalam arti kata yang lain iaitu golongan yang menang. Golongan yang menang, bahkan golongan itu disebut sebagai yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan yang paling penting lagi, makna muflihun itu ialah dengan arti beruntung. Orang yang beruntung ini maknanya dia tidak rugi. Bila orang yang tidak rugi, orang yang rugi itu namanya disebut sebagai mereka yang rugi disebut dalam Al-Quran dengan nama Allahumma Sayyidina Muhammad, mereka yang khasirin, mereka yang rugi, yang tidak bahagia, yang kalah, yang kecewa, khasirin, yang menyesal. Maka Allah Ta'ala sebut kepada kita wa ulaika humul muflihun, mereka itu makna ramai. Ramai itu ada tak nama kita? Siapakah orang yang muflihun? Salah satu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Banyak juga yang Allah Ta'ala telah kategorikan mereka yang wa ulaika humul muflihun. Kalau tuan-tuan masih ingat, ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah ada Allah Ta'ala menyebut ciri-ciri mereka yang wa ulaika humul muflihun. Pada ayat surah Ali Imran ayat 1-4 Allah Ta'ala juga menyebut selain daripada yang muflihun pada ayat surah Al-Baqarah itu ada disebut di sini, iaitu mereka yang wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka yang mengajak ataupun menyeru manusia untuk melakukan ma'ruf. Ma'ruf dalam arti kata semua perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan perbuatan ini sangat sinonim dengan fitrah manusia. Sesuatu perkara yang baik itu sememangnya fitrah daripada Islam. Jadi sekiranya sesuatu perbuatan itu perbuatan yang baik, cuba kita teliti dan kita cari, itu semuanya adalah daripada tuntutan daripada agama Islam. Walaupun agama lain mengatakan bahawa agama mereka pun menyuruh perbuatan yang baik itu, tetapi Islamlah telah mengatasi segala perintah-perintah kebaikan. Kerana Islam itu bersifat sempurna. Kalaupun agama lain mengatakan kami juga menyuruh kepada kebaikan, yang sebenarnya Islam ni lebih mencakupi apa yang telah mereka sebutkan. Jadi tidak timbul isu apakah kita mengatakan agama kita pun menyuruh kebaikan, agama mereka pun menyuruh kebaikan. Ini adakah pemikiran liberalism ataupun menyamakan semua agama? Tidak. Kerana apa? Kerana bagi kita Islam adalah agama yang ya'luh, yang paling tinggi. Wala yu'la alaih, tidak ada agama lain yang lebih menandingi Islam. Maknanya wa ya'muruna bil ma'ruf dalam arti kata ya'muruni fi'lul mudhari', iaitu perbuatan. Mesti ada tindakan, mesti ada usaha, mesti ada perancangan, mesti ada action atau satu perkara itu dilakukan. Makna ada orang yang melakukannya. Orang yang melakukan ma'ruf dan dia mengajak orang lain melakukan ma'ruf. Bahkan dia mendapat kebaikan kalau sekiranya diajaknya orang itu melakukan kebaikan, kebaikan itu dilakukan ataupun tinggalnya satu perkara kebaikan diikuti, maka dia mendapat man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mislu dzalika
wa ma amila bihi, apa yang diamalkan terdapat ataupun diberikan juga kepada dirinya. Alangkah yang dikatakan untungnya tadi. Kemudian dalam masa yang sama, yang untung itu ialah mereka yang wayanhauna 'anil munkar. Ramai orang boleh mengajak untuk melakukan kebaikan, tetapi Allah Ta'ala sebut selepas daripada mengajak kebaikan jangan ditinggalkan satu tindakan lagi, iaitu wayanhauna 'anil munkar, melarang. Yanhau ni makna menegah, melarang. Sesuatu bersifat jahat, perbuatan yang jahat itu perlu dilarang, perlu ditegah. Kalau kita jadi seorang ayah yang baik, memang kita banyak mengajak ke perkara kebaikan, tetapi kalau sekiranya ada kemungkaran, ada perkara yang buruk dalam keluarga kita, adakah ketika itu kita berusaha sama seperti kita mengajak untuk kebaikan? Ini persoalan yang perlu kita sama-sama teliti dan fahami. Sebab apa? Bila kita nak mencegah perkara mungkar ni, dia memerlukan satu mujahadah, kekuatan. Ketika ini syaitan akan melemahkan kita. Dia akan cari sedaya untuk kita tidak melakukan tindakan yang kedua. Sebab syarat untuk yang wa ulaika humul muflihun mesti digandingkan dua perkara ini, iaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan hanya wa ya'muruna bil ma'ruf ataupun hanya wa yanhauna 'anil munkar, tapi tidak wa ya'muruna bil ma'ruf. Ketika ini tidak sempurna yang dikatakan sifat kesempurnaan bagi mereka orang-orang yang berjaya, beruntung dan juga menang tadi. Maka setelah kita membicarakan hal itu, sabda Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadil zalim aw la yab'athanna Allahu 'alaikum iqaban min 'indih." Kata Nabi SAW, "Demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, hendaklah kamu," ini satu perintah, satu tadi perintah daripada Allah, kemudian ditakyidkan oleh Nabi SAW. Perintah itu dalam sifat menyuruh juga, kata Nabi SAW, berbuat perkara baik dan melarang berbuat jahat dan menegah orang yang zalim, ataupun Allah Ta'ala akan menurunkan. Ada tiga perkara di sini. Pertama, hendaklah kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, disuruh kita melakukan ataupun membuat satu tindakan yang melarang perbuatan jahat dan mencegah orang-orang yang zalim daripada terus menzalimi. Kalau sekiranya tiga perkara ini tidak kita lakukan, kata Nabi SAW, "Au la yab'athna Allahu 'alaikum iqaban min 'indih," ataupun Allah Ta'ala akan menurunkan azabnya ke atas kamu. Jadi kalau kita hidup di atas dunia ni, kalau ada orang yang wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ada orang yang dalam perjuangannya untuk menentang kezaliman, ketika ini kita perlu bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Kerana kita mungkin tidak berupaya seorang diri, tapi dalam kelompok yang kita katakan ada kekuatan ini, kerana sunnah Nabi SAW berada di dalam bil jamaah, dalam jamaah. Tak boleh kita seorang-seorang. Kita nak mengajak orang buat baik pun tak boleh seorang-seorang. Bolehlah kita nak buat, tapi sejauh mana kesannya dan sejauh mana ataupun selama mana dia akan berlaku. Tetapi kalau sekiranya dalam kumpulan, dalam kelompok atau dalam jamaah tadi, masing-masing mengukuhkan antara satu sama lain. Saat kita lemah, ada yang kuat, ketika itu yang lemah tadi akan disokong semula menjadi teguh. Inilah antara yang Nabi SAW sebut, kena berusaha bersama-sama. Jadi dalam jemaah kita di surau ini, alhamdulillah, masing-masing ada tanggungjawab dan ada kesedaran untuk mengajak ke perkara kebaikan. Saat mana kita boleh menghantar mesej-mesej yang berupa gurauan dan sebagainya, seletlah di sana satu perkara yang mungkin ada perkara-perkara kebaikan, dan kita tegurlah sikit sebanyak perkara-perkara yang ada sifat-sifat yang kurang elok dan tidak baik dan sebagainya, itu kita tegur dengan cara yang lebih baik. Kerana apa? Kita kadang-kadang lebih faham siapa orang yang membaca ataupun menerima teguran kita itu.
Jadi di samping kita bergurau, bersilaturahmi itu, ada di sana masing-masing ada tugas juga. Jangan kita pula yang duk forward benda-benda yang bukan-bukan. Duk forward benda yang bukan-bukan tu, yang lain tu support lah. Sebab apa? Wa yanhauna 'anil munkar ni bukan ramai. Tak ramai orang nak buat, tapi bila kita buka satu laluan, ramai yang follow tu. Ramai yang silap-silap dia lagi hebat pada yang mula-mula tadi tu. Jadi tuan-tuan lebih fahamlah apa yang saya sebutkan tadi. Maka ketiganya ialah kalau sekiranya ada orang yang melakukan kezaliman, ini kita nisbahkan sama ada dia zalim pada dirinya ataupun zalim kepada orang lain ataupun zalim kepada orang di bawah kepimpinannya. Ini lebih beratlah. Maka kita dalam usaha kezaliman ni adalah satu agenda yang perlu kita selesaikan ataupun kita atasi perkara ini. Jangan sampai zalim. Kata Nabi SAW, "Idza habat ummati an taqula liz-zalim ya zalim faqad tuddi'a minha." Kata Nabi SAW, sekiranya umatku takut berkata kepada si zalim, "Hai zalim." Kita nak kata dia zalim tu pun takut. Bukan kata nak tegur perbuatan dia tu, nak katakan awak ni zalim lah. Nak kata awak ni zalim sahaja pun tak berani. Kata Nabi, tak kita sebut lagi apa kezaliman dia. Tak kita pergi kepada apa perbuatan zalim dia tu. Tak kita bahaskan ataupun kita perincikan lagi. Kata Nabi, kalau sampai tak ada umat yang tak berani kata kepada orang zalim ni, wahai zalim. Ketika itu kata Nabi SAW, faqad tuddi'a minha, maka terlepaslah amanat itu dari tangannya. Apa makna terlepas amanat itu dari tangannya? Maknanya dia tidak dapat lagi yang dikatakan perlindungan daripada Allah SWT. Makna umat yang tidak ada menegur si zalim tadi akan diturunkan oleh Allah SWT azab. Mungkin azab itu dari tangan si zalim yang tidak ditegur tadi. Maka kezalimannya akan menjadi-jadi. Siapa yang akan terasa kezaliman itu? Kita lah. Kita yang tak menegur itu akan merasainya. Maknanya kalau ada segelintir orang yang berani untuk menegur si zalim tadi, maka ketika itu kita perlu memberikan sokongan yang baik supaya kezaliman itu lenyap. Yakni telah hilang lenyaplah kebaikan umat itu dan dekatlah masa kehancuran. Itu yang dimaksudkan dengan faqad tuddi'a minha, maka terlepaslah amanat itu dari tangannya. Artinya kehancuranlah akan diterima, kebaikan itu akan hilang. Mana kezaliman akan bermaharjalilah. Mana kezaliman itu dinisbahkan dengan tuddi'a minha, artinya dia punya kehancuran itu. Baik, pada malam ini kita tengok sikit lagi berkaitan dengan alasan batil pada meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ini alasan. Kenapa orang beralasan pada meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Kenapa? Ramai beralasan. Tengok-tengok alasan tu ada dekat kita. Cuba kita perhatikan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi umurihi fi umurihi fi darini amin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima uzur-uzur yang tidak logik dan alasan-alasan yang tidak benar. Kalau uzur yang tidak logik ataupun yang dibuat-buat ataupun alasan-alasan yang kita hanya mereka-reka saja. Mungkin pada pandangan manusia ataupun pendengaran manusia dengan kata memang uzur lah, lepas tu dia tak boleh nak buat amal ma'ruf nahi munkar ni. Tapi kalau alasan itu kita buat untuk mengelak daripada perbuatan amal ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan itu, ketika itu Allah tahu akan perkara yang diada-adakan itu, yang biasanya dibuat-buat oleh anak-anak zaman sekarang. Ini anak-anak muda yang mana dia ni dengan rakan-rakan dia ni boleh je tegur, tapi tak boleh nak tegur. Ada masanya dia tengok rakan dia melakukan kezaliman, tak boleh dia pegang tangan kawan dia ataupun kata kat kawan dia, "Oi, kau zalim lah buat macam ni." Ataupun kita kata zalimnya kamu. Nak kata macam tu pun takut kawan ni terguris hati dan sebagainya. Itu antara perkara yang disebut sebagai apa sebenarnya yang menegah perkara itu dilakukan. Baik, kata tuan kitab kita,
dalam meninggalkan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Mana anak-anak muda hari ni dah tak ada lagi dah nilai menegur ni. Silap-silap kalau ditegur melenting pula ataupun dibalas pula dengan sesuatu yang buruk. Ni tak boleh ditegur orang kata. Anak-anak muda hari ni, apatah lagi sesama dia nak tegur. Jadi tuan kitab kita ni sebut lama dah kitab ni. Tapi kita tengok berlaku dalam realiti kita hari ini. Misalnya, ini satu perkara yang disebut dengan berkata, mereka itu tidak akan mendengar kata-kata kami lagi. Ini alasan. Mereka tu tak akan dengar kata-kata kami lagi, biarpun kami menyuruh atau berlarang. Nak tegur apa dah kalau macam ni punya jenis orang? Tegur pun tak guna dah. Cakap pi dah datang apa pun, masuk kiri keluar kiri, tu istilah, bukan masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kiri, memang tak masuk. Memang tak masuk pun. Dia punya alasan tu. Misal yang lain, kami akan ditimpa bahaya yang tidak sanggup kami menahan lagi. Kalau kami tegur ni, kami ni, silap-silap dia bakar kita. Ni yang berlaku dalam satu peristiwa Bilal masjid apa ni di dekat rumah saya tu. Hasanah, Masjid Hasanah. Dia tegur orang ni lah, anak-anak muda ni duduk dekat kebun pisang dia tu, dekat taman perumahan dia. Tegurlah duk apa ni orang kata duk isap apa ni rokok, kemudian ada masa tu duk minum ketum dengan Coca-Cola. Dia cerita orang kampung lah kan. Tapi Bilal ni, Tok Bilal kot takkan tak tegurlah. Yang dia tegur sangat tu bukan sebab ketum tu sangat, sebab pisang ni habis dia curi. Itu cerita dia lah. Tapi arwah meninggal lah ni. Yang meninggal. Tapi maknanya dia tegur tu risikonya memang tahu. Sebab apa, budak-budak ni memang budak-budak liar. Kawasan tu pula memang kawasan yang kita kata black area lah. Ni cerita orang dulu pun kawasan tu kalau ikut generasi ayah-ayah dia pun hebat-hebat tu, handal. Anak-anak yang diwarisi ni dia makna dia pinggir kampung dengan perumahan baru tu, dia buat perumahan baru. Saya nampaklah gambaran tu bila dia kata kebun rumah Bilal tu dekat situ dan sebagainya. Saya boleh agak dah tapak lama tu dulu masa zaman ayah dia, atuk dia dulu pun situ juga. Jadi anak-anak ni naik ke perumahan situ juga, dia punya warisi dia, tempat warisan dia. Jadi bila ditegur tadi ni, dan antara yang dia tegur juga tu sebab habis kebun-kebun pisang dia tu, pisang-pisang ni tak sempat kasar lah barangkali. Jadi pada bila dah tegur tu, esoknya dua orang ni berpakat dia sanggup tu beli petrol. Bilal ni akan datang ke masjid setiap pagi lah untuk azan subuh. Jadi waktu tu seorang tu bangun, dan bila tu nak ambil wuduk tepi luar kawasan nak naik tangga tu, masjid tu di atas, dicampaknya dengan minyak tadi dan dibakar tuan-tuan. Campak dengan minyak petrol tu dibakar. Pakai hidup tu 65%. Masa tu doktor kata 65%, tapi bila dah masuk ke CCU, kemudian masuk ke ICU yang khas bahagian kebakaran tu, tak lama lepas tu meninggal dunia. Ini yang berlaku realiti hari ini. Tapi meninggal dia tadi dalam arti kata dia melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala letakkan dia dalam bersama-sama orang yang wa ulaika humul muflihun. Kita hari ni tak nak tegur sebab kita kata ada dah kes yang macam tu. Jadi peduli asal dia tak kacau, biarlah asal pisang standar 2 tu biarlah. Yang kata-kata alasan itu, kata tuan kitab kita, ada ketikanya kita berbuat demikian. Alasan tu alasan kita. Jika kami kempen menyuruh kebaikan pun, melarang pun berbuat jahat, kami akan ditimpa bahaya, kata dia. Ni dua alasan. Dan banyak lagi misal-misal yang lain yang kesemua itu timbul dari sebab kurang gairah atau cemburu terhadap agama Allah. Bila tak ada sensitiviti lah, kata tuan kitab kita ni. Bila ada satu perkara yang ada istilah menghina agama ni, dia rasa tak apa, nak tegur pun budak-budak macam ni, kalau tegur pun bahaya kita aja, biar pi lah. Biar pi itulah yang akan mendatangkan azab daripada Allah SWT. Memanglah tidak salah berdiam diri atau berhenti. Artinya kalau kita tak tegur pun hati kita ni masih lagi tak redha perbuatan dia.
Tapi kata tuan kitab kita memang tak salah. Jika telah nyata akan ditimpa bahaya yang besar atau telah yakin akan tertolaknya suruhan itu, akan tetapi dalam keadaan-keadaan serupa ini berdakwah menyuruh berbuat baik dan melarang perbuatan jahat akan menjadi lebih utama dan lebih perlu lagi, hanya kewajipannya sahaja telah gugur. Kalau sekiranya tadi kita dah tahu dah ancaman dia, tegur ni memang dia duk pegang pisau dah, kita duk tengok pula dia pun kepala pun tak berapa nak betul dah, laluk dan sebagainya. Waktu tu kita duk bagi ceramah juga, khutbah pula tu, bukan ceramah lagi dah, khutbah. Ittaqullah, saya rasa itulah ittaqullah yang terakhir dia dengar. Jadi ketika itu ada dia punya mudarat dia, boleh. Tetapi kita kena ingat, adakah kita beralasan atau situasi itu memang benar-benar begitu. Kalau kita pun hanya buat andaian saja, itu kata tuan kita beralasan saja. Kita beralasan saja, sagi ikut kena ni, sagi ikut kena ni. Kita andaian saja. Kalau sekiranya memang jelas ada, memang diharuskan kerana apa? Meninggalkan yang dikatakan al-amru bil ma'ruf ketika itu, wa nahyu 'anil munkar. Sebab apa? Kita mengelakkan yang dikatakan maqasid syar'iyyah tadi, menjaga agama. Tapi dalam hal agama kita letakkan yang utama. Kalau dalam bab dia menghina agama, ketika itu kita kena pilih. Sebab maqasid syar'iyyah yang 5 tadi, yang pertama hifzuddin, jaga agama. Yang kedua hizbu nafs, jaga nyawa kita. Yang ketiga harta. Yang keempat nasab, keturunan. Yang kelima ialah, yang kelima apa? Yang pertama hifzul din, agama. Yang kedua yang ketiga ni akal sebenarnya. Yang pertama nyawa, yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat memelihara nasab, dan yang kelima memelihara harta. Ini 5 perkara. Nasab tu yang nombor 5, nombor 4 tadi harta. Jadi 3 tak akal. Jadi dalam situasi ini berada di antara 1 dengan 2. 1 tadi ialah memelihara agama, yang kedua nyawa. Jadi saat mana nyawa kita rasa ketika itu masih lagi boleh selamat, agama untuk kita nak selamatkan, ketika itu kena bertindak. Tapi kalau sekiranya agama pun kalau kita rasa memang dia tak ada melibatkan agama, tapi melibatkan kalau kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ketika itu nyawa yang menjadi ancaman. Waktu itu kita boleh buat pilihan. Sebab apa? Yang pertama tadi tak ada dalam senarai dia. Jadi ketika itu hanya kita boleh buat pilihan bila dah ada yang kedua. Tapi kalau yang pertama, mesti kita utamakan yang utama dahulu. Baik. Yang pelik sekali, ada satu perkara yang agak pelik. Saya tak pasti, tuan kitab kita ni sebut benda ni pelik ni lama dah. Kitab ni dah ratusan tahun. Tapi bila dia sebut yang pelik sekali, jika seseorang itu dicela atau dicuri harta bendanya walaupun sedikit saja. Ini satu kronologi yang dia bagi tahu kat kita. Kalau sekiranya seseorang itu dicela atau dicuri hartanya walaupun sikit saja, orang cela kita, orang curi barang kita, orang ambil hak kita lah maksudnya, ia akan mengamuk dan dia akan tidak mungkin mendiamkan diri begitu saja. Kalau kata hak kita tu diceroboh, jangan kata ni basikal anak kita aja dia diambil apa, hak tutup tiup tu ya. Cari kita tuan. Sebab apa kita duduk tengok, hari-hari duduk tengok basikal tu tak ada penutup tiup. Penutup tiup kereta kita pun, kalau kita contoh kita pergi basuh kereta, balik-balik tengok penutup tiup tu tak. Penutup tiup hak hitam tu je lah, biasa je. Kalau hak beli, hak mahal, apa orang panggil Yankee apa benda tu, hak tu lagi lah. Pergi jumpa balik tu orang basuh kereta ni. Ni tadi saya hantar kereta ada penutup. Mana penutup dia ni? Alah, Bangla tu pun kata, alah encik, ini itu tepi jalan pun banyak. Kan kita dah bising kat dia. Nak kata bising tu hak kita tadi kita hantar elok. Sama juga kadang-kadang kita hantar kereta kita basuh, dia pun guna yang water pressure tu, nampak kena dekat bahagian cermin kita tu ada crack sikit. Crack tu mungkin bukan sebab air water filter, mungkin sebab kena batu di jalan tu, kena. Waktu tu kita pun tengok masa tu, kita punya claim dia tu tuan-tuan. Sampaikan last kali ini orang dia pun tak tahu ini saya buat ke tak apa, tapi dia kasih dia tutup mulut, kasih dia lah ini free yang cuci kereta.
RM5, RM7 kan cuci kereta. Bagi free lah. Sebab apa? Kes kerek tu ya. Tapi sebenarnya dalam masa dia tuntut tu kadang-kadang tu dia pun tak pasti adakah betul yang dilakukan oleh orang tu ataupun kena dekat tempat lain. Mengundur kat kereta kat tempat lain dan sebagainya. Baik. Jadi dalam bab ni, kalau sekiranya situasi itu berada pada diri kita, hak kita tu dicerobohi atau diri kita dicela, bukan main lagi melenting, mengamuk kita. Ini kata tuan kita. Dan kita tak akan berdiam diri. Apa sedaya upaya pun kita nak cari jalan juga. Ke mana pun aku nak bela juga diri aku. Tiba-tiba dia tidak pula membuat alasan-alasan. Tak ada alasan lah. Apa sekalipun kita tetap kena tuntut hak kita. Contohlah makan roti canai, kuah tu tak apa nak elok dah basi sikit. Tak masalah kalau yang baru kena pagi tadi kan, contoh. Jadi makan ni kuah tu ya, roti tu elok lagi baru. Dia baru ni mari sini tak? Dia punya tu kalau boleh tu nak telangkup kepala. Ini apa ni kan? Ini sampai orang tu pun terpaksa kira roti canai punya hal pun kadang-kadang tu sampai nak telangkup pinggan dan sebagainya. Minta yang barulah. Kalau dia tak dapat bagi kuah yang elok lagi, cakap kat dia, ini roti canai, kasih percuma lah. Kan? Boleh bincang. Tapi kalau sekiranya benda tu kita cari juga alasan, macam mana nak bela hak diri kita. Seperti yang dibuat ketika mana ia berdiam diri dari melarang perbuatan yang jahat. Kalau sekiranya kita tengok satu pencerobohan terhadap agama, masih juga kita tak mau cari alasan macam mana kita bela diri kita. Waktu tu tuan kita kata cuba muhasabah diri. Adakah kita sebenarnya beralasan untuk nak membela agama Allah, ataupun hanya kita ni pentingkan diri kita yang kita bela tu saja. Apa adakah jalan baginya? Apa adakah jalan baginya? Mana takkan tak ada lagi kita cara kita nak tegur tadi. Jadi ini yang dibahaskan. Atau patutkah ia berbuat yang demikian? Ataupun tak patutkah dia diam saja? Tidak lain kerana mereka menganggap bahawa harta, benda dan barang-barang dunia itu lebih penting dari agama Allah. Yang tak mau tegur kawan tadi tu sebabkan dia tak rasa perkara yang mempersendakan agama yang kawan dia buat tadi tu, dia tak rasa berat benda tu, tak rasa besar. Tak rasa dia ni seorang yang perlu berjuang untuk agama, sebab dia tak rasa itu hak milik dia. Bila hak milik dia tadi, bukan main lagi. Ini yang kita lihat ramai generasi-generasi hari ni yang begitu. Bukan kata generasi anak-anak kita je, kita pun sama tuan-tuan. Kadang-kadang ni duduk taman ni kan, duduk rumah kita ni, peduli lah. Kan kita tanam pokok kita, dia pun tanam pokok dia. Pokok dek kau, pokok dek den. Kita kata gitu. Habis dah. Andai kata dakwaan mereka itu dapat diterima, bahawa dakwah mereka tidak akan didengar kiranya mereka menyuruh ataupun melarang. Sekiranya memang betul kita suruh ke tak suruh pun sama ya. Maka apa pula sebabnya yang menarik mereka untuk bercampur gaul dengan ahli-ahli mungkar itu dan berkawan dengan mereka. Tak mau tegur tapi duk berkawan lagi, duk bercampur lagi, duk support lagi. Ketika itu adakah hati kita ni sebenarnya bertindak atau tidak? Sedangkan dalam hadis yang kita baca sebelum ni, kata Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghira wa yuqir kabirana wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bukan dari kalangan kami mereka yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak menghormati yang tua, tidak menyuruh berbuat yang baik dan melarang berbuat yang jahat. Mana kalau sampai ke tahap tak ada langsung, ada hati pun tak cenderung untuk nak bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ketika itu kata Nabi, laisa minna. Nabi tak mengaku ni bukan dari kalangan kami ni. Nabi tak mengaku kita tuan-tuan, umat dia. Allahu akbar. Bukankah Allah Taala telah memerintahkan, ni dibahaskan pula daripada dalilnya, supaya kita meninggalkan orang-orang yang jahat. Orang jahat ni kita kena tinggal. Sebab apa? Kalau kita tegur pun dia tak mau dengar. Kalau kita ajak buat baik pun dia tak mau. Waktu tu kena tinggal. Tak boleh lagi kita bagi sokongan, sebab dah tegur. Nak tegur pun kita pun tak berapa nak. Kita tak berapa nak tegur tu sebab kita tak berani andaian macam-macam.
Tapi kita dah tegur pun tak nak juga, ketika itu kena tinggalkan. Dan jangan duduk bersama-sama mereka selagi mereka enggan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ini tegas. Ini yang dikatakan Islam ni dia tegas dalam benda-benda yang bersifat mungkar ini. Kita tak boleh berkompromi. Man radu bin maksiatin maksiyah. Siapa redha pada perkara-perkara maksiat, maksiatlah dia. Siapa yang redha bil man radu bin kufratin kufrah. Siapa redha kepada kekufuran, kekufuranlah yang bersama-sama dengannya. Bukankah telah jelas hukumnya bahawa orang yang melihat mungkar dan tidak mencegahnya padahal ia berkuasa melakukannya, demikian adalah berkongsi dosa dengan orang yang melakukan mungkar. Mungkar itu ini persoalan. Ya, betul kita berkata orang yang tak mencegah duduk bersama telah berkongsi dosa mungkar bersama dengan orang tu. Demikian pula orang yang dengan redha mungkar itu dilakukan. Dengan pula orang yang redha pula mungkar. Meskipun ia tidak hadir waktu berlakunya, dia tak hadir, tapi ada perkara-perkara yang support dia tu adalah benda yang menggalakkan. Dia tak ada itu, tapi dialah yang menurunkan tanda tangan, dia yang memberikan kebenaran sebab dia ada kuasa. Ketika itu walaupun dia tidak hadir pada waktu berlakunya, sekalipun jarak antaranya dengan tempat berlaku mungkar itu jarak antara timur dan barat. Ni berlaku di kawasan-kawasan pantai timur contohnya. Dia support ni kawasan utara. Dia orang yang memberikan sokongan ni sama-sama turut berdosa. Ni jelas. Ni kalau siapa nak bahas lagi saya tak tahulah. Ni sama jelas turut berdosa. Sebab orang yang mencampur gaul dan berkawan dengan ahli-ahli mungkar itu, meskipun ia tidak melakukan mungkar yang sama, adalah sama-sama salah dalam pandangan Allah SWT. Ini kata bercampur dengan orang yang mungkar ni. Allahu Akbar. Sekiranya Allah menurunkan azabnya ke atas orang-orang yang jahat itu, maka ia juga akan turut menerima azab yang sama. Dia tidak akan terselamat dari azab Allah. Sifat azab ni dia menyeluruh juga. Orang baik ke orang tak baik, kalau tidak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, semua kena. Bila semua kena tu tadi, ada juga orang yang usaha buat benda yang ma'ruf ataupun usaha untuk melarang perkara yang mungkar tadi. Allah Ta'ala turunkan azab. Dia kena juga azab tu, tapi azab yang dikenakan kepada dia adalah sebagai saksi bahawa dia telah melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berbeza dengan orang yang azab sememangnya diberikan azab. Orang yang diturunkan azab, dia kena juga azab tu, tapi azab itu menjadi saksi di hari akhirat, menjadi pembela dia kerana kemungkaran yang telah dilakukan. Tetapi walaupun kita nampak zahir di dunia ini dia juga turut terkena atau terkesan azab itu, tetapi di hadapan Allah nanti akan bertukarlah azab tadi dengan keselamatan yang Allah Ta'ala janjikan. Wa ulaika humul muflihun. Dia tidak akan terselamat dari azab Allah melainkan setelah ia melarang mereka itu dari melakukan dosa. Ini satu lagi jaminan, kalau kita larang, insya-Allah yang melarang itu akan selamat. Orang yang melarang itu akan selamat. Dan mengasingkan diri dari bercampur gaul dengan mereka serta segera berpisah dari mereka. Ini kalau kita lihat contoh para anbiya. Kalau kita lihat Nabi-Nabi yang terdahulu, saat mana mereka berusaha, Nabi Nuh AS 1000 tahun 90 orang ya, hanya mengikut dakwah dia. Sangat sedih tuan-tuan. 1000 tahun berdakwah, tak sampai 100 orang yang ikut dakwah dia. Tuan-tuan boleh bayangkan setahun berapa orang dia ikut. 1000 tahun 90, Masya Allah. Jadi ketika mana Allah Ta'ala nak turunkan azab, Allah Ta'ala dah selamatkan mereka ni. Allah Ta'ala turun azab yang paling besar tu, Allah Ta'ala selamatkan. Jangannya orang yang nak menjamin keselamatan ni kena al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan orang-orang itu enggan menerima nasihat-nasihat atau tunduk kepada petunjuk yang benar. Jangan sekali-kali kita bercampur gaul dengan mereka. Hendaklah kita cinta kerana Allah terhadap orang-orang yang mentaatinya, serta benci kerana Allah terhadap orang-orang yang mendahakainya. Kita benci tadi sebab derhaka dia, bukan kita benci dekat dia. Yang kita jelas di sini ialah taat kita kerana Allah, benci kita juga kerana pendahakaannya kepada Allah.
Kerana yang demikian itu merupakan seteguh-teguh pegangan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada kita, apabila kaum Bani Israel melakukan perkara-perkara mungkar, maka para ulama'nya telah melarang mereka, tetapi tidak diendahkannya, malah mereka ingkar dan enggan mendengar. Kemudian para ulama' itu turut bercampur gaul dengan kaumnya yang dahaka itu, serta bekerjasama tanpa menghiraukan lagi keadaan mereka. Dah tegur-tegur tak mau juga, mereka pun duduk bersama. Setelah itu berlaku, maka Allah Ta'ala telah mematerikan hati setengah mereka kerana yang setengah itu, serta diturunkan laknat ke atas mereka sekalian menerusi lidah Nabi-Nabi Allah Daud dan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Dalam kisah ahli qaryah dari Bani Israel yang terdapat tinggalnya dekat dengan laut, apabila mereka itu telah menghalalkan menangkap ikan pada hari Sabtu, padahal Allah Ta'ala telah melarang menangkap ikan pada hari Sabtu, mereka telah berpecah menjadi 3 puak. Ini kita tengok di sini, puak pertama melarang, yang kedua patuh kepada larangan Allah, yang ketiga telah menyingkirkan puak yang melanggar larangan Allah tadi. Ini 3 golongan. Satu yang langgar larangan Allah, lalu mereka terus menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Jumaat mereka kepung ikan, hari Sabtu mereka tangkap. Hari Sabtu mereka kepung, hari Ahad mereka tangkap. Sebenarnya proses tangkap tu daripada hari Sabtu lagi. Itu cerita dia. Yang kedua ni patuh kepada larangan. Mereka teguh dengan pelakuan puak pertama, menegah puak pertama, akan tapi mereka tetap juga bercampur gaul dengan benda. Yang kedua ni tegah, tapi bila sampai hari Ahad nak tangkap ikan tu, tangkap juga. Tak ambil dah kira hari Sabtu semalam tu, kata Allah larang pun mereka nak buat juga. Jadi waktu ni dia bersama. Yang ketiga ni baru yang betul-betul telah menyingkirkan puak yang melanggar larangan Allah tadi, serta menjauhkan diri mereka dari bercampur gaul dengan puak itu apabila dapati puak itu tidak mengendahkan larangan Allah dan terus berlaku maksiat yang ditegur oleh Allah. Di sejarah dia tuan-tuan, cerita yang melakukan larangan ni bukan dia direct hari Sabtu tu, dia cenekir, orang kata dia beralasan. Kami tak tangkap hari Sabtu, kami tangkap hari Ahad. Hari Sabtu kami tak tangkap, tapi proses dia tangkap tu dia dah mula buat kelong, buat kepungan, ikan masuk hari Sabtu. Hari Sabtu ni Allah Ta'ala uji, ikan mencurah-curah banyaknya. Jadi bila dah selesai hari Sabtu, dia tutup dia tu, hari Ahad tu kaut je dah. Istilahnya pun nak ambil air tu kena kuat ikan, kan? Banyaknya ikan hari tu Allah Ta'ala uji. Hak yang kedua ni larang dah hari Sabtu tu je, kan ada buat tu main-main ni. Esok hari Ahad dia pun tangkap sama, kan? Boleh lah, aku bukan tangkap hari Sabtu ya. Kita rasa boleh lagi, ketika tu sebenarnya dah bercampur gaul dengan mungkar tadi. Yang ketiga jelas mereka meninggalkan terus dan melarang-larang. Kalau sampai tak boleh, mereka pinggirkan terus golongan yang kedua, pertama dan kedua tadi. Meskipun mereka tidak turut melakukannya, hanya puak ketiga sahajalah yang terselamat di antara mereka, sebagaimana diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-A'raf. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari membuat kesalahan, dan kami siksa orang-orang yang aniaya itu dengan siksa yang mengerikan disebabkan mereka berlaku jahat. Dengan Tuhan pun mereka nak main-main. Tuhan kata jangan, kan? Allah Akbar. Kemudian Allah Ta'ala sumpah mereka hingga ada yang menjadi monyet. Ni sampai ke tahap teruk ni, hak yang main-main dengan Tuhan ni Allah Ta'ala kata kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in. Atau kami kutuki mereka sebagaimana kami kutuki orang-orang yang melanggar larangan hari Sabtu. Allah Ta'ala sentiasa ulang-ulang apa yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada Bani Israel yang begitu, kata sampai ke tahap larangan Tuhan ni ringan saja. Jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tangkaplah. Jangan tangkap hari Sabtu je. Ini kata keimanan mereka pada hari Sabtu itu Allah Ta'ala nak uji. Tapi dalam hari Sabtu tu Allah Ta'ala datangkan bentuk ujian dia, ikan banyak hari tu. Hari lain pun banyak, tapi nak ceritanya ketamakan tadi ni menghilangkan apa semua rasa tanggungjawab kepada perintah Allah SWT tadi. Lantaran itu hendaklah kita, ini kesimpulannya, menjauhkan diri serta menyingkirkan ahli-ahli maksiat itu setelah kita yakin bahawa mereka memang tidak akan menerima kebenaran. Yang ni kena singkirkan. Singkirkan ni macam-macam cara lah. Ada masanya 5 tahun sekali singkirkanlah. Boleh secara setahun lah, 2 tahun 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pun 5 tahun. Yang penting ada usaha. Tapi kalau 5 tahun pun tak kisahlah. Yang ni takut-takut jadi golongan yang kedua Bani Israel tadi,
yang bersama-sama bergaul dengan masyarakat. Dia tak terima juga, tapi dalam masa sama seakan-akan bersama-sama. Ini harap-harapnya kita fahamlah. Ini bukan kata nak sindir ni, tapi contoh ni dah jelas kepada kita. Ala kulli hal, marilah sama-sama kita berusahalah. Mungkar itu marra'a, kata Nabi, sifat dia kamu akan lihat dengan mata, dengan perkara itu akan hampir dengan kamu. Mungkaran, perkara mungkar ni dia akan duduk kat kamu. Mungkin ada pada diri kamu ketika itu. Fal yughayyirhu, hendaklah kamu tukarnya ataupun kamu kena cegah dia. Fal yughayyirhu, tukar dia biyadihi. Jangan tukarkan dia kepada kebaikan ataupun tegah dia daripada melakukan mungkar tadi. Dengan tangan itu disebabkan apa kudrat yang kita ada, kekuasaan yang kita ada, kita sebagai ayah, kita sebagai kawan baik dia, kita sebagai apa yang lebih senior, kita sebagai orang yang lebih berumur, kita sebagai ustaz, kita sebagai guru, ketika itu perlu mainkan peranan. Sebab apa? Kalau kita tak tegur sifat mungkar ni, dia akan membesar, akhirnya dia akan jadi perkara-perkara yang boleh menjurus kepada yang dikatakan syirik dan kufur kepada Allah SWT. Ini sifat dia. Sebab apa? Dia mengundang satu azab ni. Azab ni pun sama, dia sifat dia membesar, dia bukan makin mengecil. Tapi sekiranya kalau kita padamkan yang dikatakan punca-punca dia tadi, maka dia akan dipadamkan. Maka ketika itu akan diganti oleh Allah dengan rahmat. Kalau azab tadi itu Allah Ta'ala hilangkan, Allah Ta'ala angkat azab tadi, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmat. Maka muhasabah dia kita, tuan-tuan, adakah kita ni orang yang sememangnya dalam usaha atau ada usaha-usaha kita ni yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. InsyaAllah sama-samalah kita mengambil iktibar pada malam ni, baik saya yang bercakap maupun tuan-tuan yang mendengar. Ambillah iktibar daripada apa yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang, mungkin pada tahun depan lah. Tahun depan insyaAllah kita akan sambung. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta wasyamsa wal qamara wa sahil abwa fadlika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.